Defisit fiskal negara dijangka mencecah 6.5% tahun ini dan 6% tahun depan selari dengan langkah kerajaan melaksanakan fiskal mengembang. Justru tumpuan sudah pasti terarah kepada kutipan cukai sedia ada dan baharu untuk menampung perbelanjaan. Kutipan cukai dijangka meningkat 5.9% susulan unjuran ekonomi lebih baik dengan kerajaan menjangkakan pertumbuhan KDNK antara 5.5 hingga 6.5%. Bagi berbincang lanjut, kita bersama Ketua Pasaran Percukaian Malaysia Ernst & Young Tax Consultants yang berhad, Farah Rosli. Selamat pagi, Farah. Selamat pagi, Hafizi. Farah, kerajaan memperkenalkan cukai makmur secara one-off sebanyak 33% bagi pendapatan boleh discharge antara ataupun atas 100 juta ringgit. Bagaimana ini membantu kutipan hasil lebih tinggi memandangkan 90% pertubuhan perniagaan Malaysia adalah PMKS dan tidak banyak syarikat mempunyai pendapatan bercukai lebih 100 juta? Hafizi, soalan yang banyak diutarakan sejak pengumuman bajet 2020 adalah cukai makmur seperti yang apa Hafizi sebut tadi. Dan ini betul adalah kepada syarikat yang menjana pendapatan tinggi, bagi harapannya adalah bagi menampung ekonomi di masa pandemik ini. Jadi dan terus menjana pendapatan bagi kerajaan. Bermaksud memang dia ada cukai baru yang diperkenalkan. Cukai makmur ni bukan cukai baru, ia adalah cukai yang lebih tinggi 33% dikenakan ke atas pendapatan melebihi 100 juta. Bermaksud pendapatan ke atas 100 juta yang pertama itu adalah 24%. Itu adalah cukai korporat biasa, kadar cukai korporat biasa. Dan yang ke atasnya, di atas 100 juta itu dikenakan kadar cukai 33%. Jadi ini adalah kadar cukai yang agak tinggi. Dan seperti yang saya banyak baca juga dan seperti yang diketahui, cukai seperti ini adalah sejajar dengan trend antarabangsa terkini. Seperti langkah pertubuhan kerjasama ekonomi dan pembangunan OECD untuk mengenakan cukai lebih tinggi ke atas syarikat yang besar dan lebih menguntungkan mulai 2023. Tapi cukai makmur yang diumumkan di Malaysia bersempena bajet 2022 ini adalah sekali saja, once off, bersifat once off, dan harapannya adalah untuk menjana pendapatan negara bagi menampung kos-kos dan juga keadaan pendapatan negara yang sedikit tertekan kerana pandemik COVID-19 ni. Jadi saya ada buat sedikit perkiraan perkiraan saya sendiri. Jika dahulu, contohlah syarikat itu membuat pendapatan bercukai, menghasilkan pendapatan bercukai sebanyak 120 juta, contohnya. Jadi 100 juta yang pertama dikenakan 24%, 50 juta yang selebihnya dikenakan kadar cukai 33%, jadi lebihnya adalah 4.5 juta yang dikenakan. Maknanya syarikat itu sebelum cukai makmur, cukainya kurang 4.5 juta. Sekarang kerana cukai makmur ni, cukai yang harus dibayar lebih 4.5 juta. Dan itulah kesannya lah kepada syarikat yang berpendapatan bercukai melebihi 100 juta. Dan Farah, kutipan cukai korporat disasar meningkat sebanyak 8.1% kepada 65.5 bilion ringgit, lebih tinggi daripada paras sebelum pandemik. Adakah sasaran ini terlalu tinggi memandangkan perniagaan masih bergelut untuk pulih? Hafizi, betul, bajet 2022 bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera. Jadi paksinya adalah memperkukuh pemulihan, membina daya tahan dan memacu pembaharuan. Jadi ini adalah 3 paksi yang penting dan diharap dengan pemulihan perniagaan, syarikat dan punca pendapatan rakyat, cukai pendapatan dapat terus dikutip, peningkatan keuntungan kepada syarikat dan juga menjurus kepada seterusnya, kalau semua ini pun berjalan ke arah yang lebih positif, menjurus kepada kutipan cukai pendapatan korporat yang lebih tinggi. Jadi bagi tahun 2021, anggaran sasaran kutipan cukai adalah 162 bilion. 10.3% daripada KDNK, dan ini termasuk cukai langsung sebanyak 120 bilion dan cukai tidak langsung seperti SST sebanyak 42 bilion. Contohnya lah SST, tapi ada banyak lagi cukai tidak langsung yang lainnya. Jadi walau bagaimanapun, seperti yang kita maklum, sehingga Julai 2021, saya tidak ada data yang lebih baru, tapi sehingga Julai 2021, kutipan cukai langsung adalah sebanyak 67 bilion. Sasaran dan cukai tidak langsung hanya sekadar 59% daripada sasaran.
sekarang 24 bilion daripada 40 lebih bilion tadi. Jadi kutipan hasil keseluruhan untuk tahun ini, tahun 2021 adalah lebih rendah dari jangkaan dan merosot yang kita maklum kerana PKP, kerana MCO dan akibat pandemik COVID-19 dan menjejaskan aktiviti perniagaan dan juga pendapatan peniaga dan juga orang yang bekerja kan. Jadi bagi tahun 2020 ni, 2022 yang akan datang ni tinggal 2 bulan sahaja lagi adalah diharapkan ekonomi akan bergerak ke fasa pemulihan, tidak terganggu oleh lockdown atau kelembapan permintaan. Permintaan yang tinggi itu adalah penting untuk menjana ekonomi dan meningkatkan kapasiti penjanaan keuntungan perniagaan dan juga menurunkan, yang penting saya selalu sebut adalah menurunkan pengangguran berbanding 2021 kerana dengan pengangguran bukan sahaja hasil pendapatan negara akan terjejas tetapi kita akan ada banyak lagi masalah lain ya, masalah sosial dan macam-macam lagi. Jadi seperti yang lagi satu tadi Hafizah disebut bagaimana ini akan menjejas pendapatan cukai negara. Dalam kenyataan bajet 2022 ada disebutkan instrumen penguatan cukai seperti pelbagai strategi pengisytiharan cukai sukarela untuk orang kata cukai tidak langsung dan pelaksanaan pertukaran sistematik berkaitan maklumat pembayar cukai dengan negara lain dan juga pengurusan yang lebih baik dalam pengelakan cukai. Jadi ada banyak lagi langkah-langkah lain Fizi seperti langkah meningkatkan pemantauan cukai untuk jangka masa terdekat dengan pengenalan pelaksanaan nombor pengenalan cukai TIN kan, TIN dan sijil pemantauan cukai untuk kontrak-kontrak dengan kerajaan dan juga seperti saya sebut tadi program audit cukai sukarela SVDP kan. Tapi satu lagi yang saya nak sebut yang terakhir adalah untuk mungkin cara untuk meningkatkan lagi cukai negara adalah mempercepatkan pendigitalan digital function orang kata pentadbiran cukai negara seperti e-invoice mandatory dan pengurangan transaksi tanpa tunai untuk memanfaatkan penggunaan teknologi dan meningkatkan pematuhan terhadap peraturan cukai sedia ada, orang kata voluntary compliance ya, dan mengurangkan kebocoran hasil cukai disebabkan pendapatan yang tidak diisytiharkan atau keuntungan beli cukai yang timbul daripada ekonomi bayangan, orang kata shadow ekonomi ya. Ada maklumat yang mengatakan menyumbang 80%, hampir 80% daripada KDNK Malaysia pada 2019. Dan sambungan semula pengurangan cukai khas bagi pengurangan kasa premis perniagaan, jumlah potongan cukai ini sama dengan nilai diskaun sewa premis yang diberikan oleh pemilik premis kepada penyewa. Langkah ini disambung hingga Jun 2022. Adakah langkah ini cukup untuk meringankan beban penyewa? Memang dapat meringankan beban penyewa. Pada pendapat saya, pihak penyewa yang memberikan pengurangan sewa sebanyak sekurang-kurangnya 30% akan mendapat potongan cukai. Jadi orang kata win-win situation ya, kepada yang memberi sewa mendapat potongan cukai, yang mendapat sewa akan dapat manfaat aliran tunai untuk digunakan dalam syarikat. 30% tu agak banyak lah kan, dan ini dilanjutkan sehingga Jun 2022 dan ini adalah langkah yang bagus untuk membantu aliran tunai untuk syarikat-syarikat yang terjejas atau perniagaan yang terjejas. Dan Farah, sambungan semula pengurangan cukai khas bagi kos renovasi pengubahsuaian premis perniagaan bagi memenuhi SOP dan ini disambung hingga 31 Disember 2022. Adakah ini mampu menggalakkan perniagaan mengubahsuaian premis mereka? Bagaimana pula impak kepada pungutan hasil kerajaan? Fizi, ini ada, pada saya ada orang kata double edged sword ya, dua manfaat yang boleh didapat dihasilkan daripada ini. Dapat menggalakkan peniaga membuat renovasi dan bila mereka membuat renovasi, kos ini sebenarnya tidak dapat penolakan cukai sebanyak 300,000 ni. Jadi bila mereka membuat apa orang kata mengubah suaian premis perniagaan mereka akan mendapat potongan sebanyak 300,000. Kalau tidak, sebelum ni tidak dapat 300,000 ni. Jadi sehingga hujung tahun hadapan, kalau tidak akan berakhir hujung tahun ini, jadi dilanjutkan sehingga hujung tahun 2022. Jadi apa-apa kos pengubahsuaian akan mendapat potongan 300,000 kan. Dan yang lagi satu, manfaatnya juga akan dapat dirasakan oleh sektor perniagaan yang terlibat dalam pengubahsuaian. Kerana lebih ramai orang yang akan membuat pengubahsuaian, jadi mereka akan
menjana pendapatan untuk mereka yang membuat khidmat pengubahsuaian. Jadi mereka yang membuat khidmat pengubahsuaian ini akan mendapat lebih sedikit, orang kata, jualan dan sedikit keuntungan, dan keuntungan ini akan dikenakan cukai juga walaupun gabungan itu. Jadi kedua-duanya, yang membuat pengubahsuaian mendapat tolakan cukai, yang membuat pengubahsuaian tu yang menolong peniaga membuat pengubahsuaian tu akan mendapat jualan lebih tinggi dan akan menghasilkan cukai. Harap-harapnya lah untuk kerajaan. Dan penangguhan bayaran ansuran cukai pendapatan terhadap PMKS dan semakan semula di anggaran ataupun anggaran cukai boleh dibayar estimate tax payable. Sebelum ini, penangguhan bayaran ansuran cukai pendapatan ini hanya diperkenalkan kepada syarikat sektor pelancongan, namun kali ini melibatkan semua PMKS. Bagaimana ini bantu pemulihan PMKS dan adakah tempoh 6 bulan ini cukup, Farah? Ya, 6 bulan kita rasa sekejap aja kan. Hari ini kita cakap sekejap je dah sampai dah 6 bulan kan. Tapi 6 bulan ni adalah jangka masa yang saya rasa agak adil, dapat memberikan sedikit kelegaan dalam aliran tunai perniagaan, ya. Dan juga untuk syarikat mikro kecil sederhana, 6 bulan ini dapat digunakan aliran tunai yang tidak digunakan untuk membuat bayaran cukai ini boleh digunakan untuk menjana pendapatan perniagaan mereka. Dan juga lagi satu saya nak sebut, bagi semua syarikat, bukan tidak sahaja kepada PMKS, bagi semua syarikat mereka boleh juga membuat anggaran cukai pada bulan ke-11. Kalau dulu anggaran cukai hanya boleh dibuat pada bulan ke-6 dan bulan ke-9, sekarang pihak syarikat boleh membuat anggaran cukai pada bulan ke-11, bermaksud kalau mereka jangkakan contohnya perniagaan akan terjejas dan mereka tidak dapat membuat ansuran cukai yang sepatutnya, mereka boleh membuat pengurangan anggaran cukai pada bulan ke-11. Ini juga adalah langkah yang membantu sektor perniagaan, Hafizi. Okey, baik. Terima kasih Farah Rosli, Ketua Pasaran Pencukaian Malaysia Ernst & Young Tax Consultants Sdn Bhd atas perkongsian berkaitan dengan perkara tersebut.